mana cara berdakwah kepada family kita. Sebenarnya saya tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata seperti macam yang sangat-sangat direct. Jom mak mengucaplah 2 kalimah syahadah. Belum mampu lagi dalam dan tapi memang bukan sentiasa, tiap-tiap hari saya akan fikir tentang benda ni. Tapi saya rasa kalau kita tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata untuk suruh mereka berbuat demikian, saya rasa kadang tadi saya pun dah sebut action speaks louder kan. So saya rasa mak pun boleh nampak perubahan bagaimana setelah memeluk agama Islam. Dia boleh nampak, tapi ambil masa. Saya duduk setahun selepas memeluk Islam, duduk setahun dengan mak. Memang kalau nak solat kena lock pintu, takut kan, nak solat pun takut sebab takut mak rasa macam anak kita dah lain, dan begitu banyak cabaran melakukan solat, sebab masa tu kat rumah ada patung. Banyaklah orang kata, nanti Allah tak terima solat kamu. So sedih lah, memang menangis ke apa ke. Lepas tu kita pindah rumah yang sekarang. Saya pun dah berkomunikasi lah dengan family. Boleh tak jangan letak apa-apa patung nanti. Saya tak cakap lah sampai solat tidak diterima atau tidak. Tapi mengambil masa selama 5 tahun untuk mak saya bagi tahu saya, sebenarnya mak rasa kan selepas kamu masuk Islam kamu menjadi seorang yang lebih baik. Subhanallah, saya sampai hari ini saya terfikir kalau sekarang dah masuk Islam dah dekat 7 tahun lebih. So saya rasa itu satu, macam mana saya nak cakap, itu merupakan satu saya punya macam mana, is like one of the point lah, kita dah capai certain point yang sampai mak boleh cakap macam tu. So saya rasa sangat-sangat gembira. Dan terus sekarang pun saya masih duduk dengan ibu saya. Bukan saya menjaga ibu saya menjaga saya. Subhanallah. Kita ya, memang anak mak kan. So sampai bila-bila sahaja. Dan saya tidak pernah tinggalkan doa untuk ibu saya, supaya satu hari nanti kita akan bukan sahaja kongsi kehidupan, kongsi duduk rumah satu, supaya kita kongsi agama yang sama, kita kongsi syahadah yang sama, kita boleh puasa sama-sama, kita boleh pergi solat raya sama-sama. Saya boleh tergambar lah kalau ia betul berlaku. Subhanallah, doakan saya, doakan family saya, doakan mak saya untuk diberi hidayah insyaAllah. Dan apa lagi Ustaz? Apa lagi soalan tu? Saya pun dah lupa soalan tu. Jauh sangat soalan tu. Nikmat. Perasaan nikmat tu, macam mana rasa tu kalau tinggal bersama dengan family? Oh, nikmat. Subhanallah. So rasalah semua yang tadi saya sebut tu buat sendiri. Tapi kena buat juga sebab walaupun orang lain tak nampak, kita kena buat juga. Walaupun kita buat sendiri, kita kena buat juga. Dan seperti saya kata, dulu takut dah nak solat pun kena tutup pintu. Sekarang kena buka pintu lah. Kena bagi mak tengok ada solat 5 waktu. Kadang-kadang mak tanya juga, sudah sembahyang belum? Saya akan bagi tahu lah, dah sembahyang. Lepas tu sikit-sikit saya cubakan sampaikan Islam. Tapi saya rasa bukan apa yang saya kata. Sebab apa yang saya kata, Islam macam ni. Tapi kalau saya tidak buat, itu menjadi sesuatu yang tidak patut lah saya rasa. Dan yang ada satu yang saya rasa is a culture, is a budaya yang walaupun orang Cina ni tak pernah buat, tak pernah salam, cium tangan mak, tak pernah peluk mak walaupun sayang mak, tapi sekadar cakap mak saya sayang kamu, macam tu ada cakap kita bagi kad ke, bagi hadiah ke, tapi kita tak pernah buat macam tu, salam, cium tangan mak, peluk mak, tak pernah. So selepas memeluk Islam, saya salam tangan mak, lepas tu salam nenek, salam kakak. So mungkin dari segi touching, saya rasa benda ni bagus lah, boleh mengukuhkan Siratulahim, our relationship lah. I think our relationship just gets better. Dan Islam telah menjadikan saya seorang manusia yang lebih baik, compare dengan dulu. Macam sedikit kalau tidak gembira, macam kita akan tak
tak nak cakap lah. Tapi sekarang kalau tak suka pun kita tidak berani. Sebab saya tahu tak ada sebut pun kalau mak belum Islam lagi, sugarmu tidak di bawah tapak kaki mak. Saya tetap anggap yang sama sebab dalam Quran saya tak jumpa apa-apa yang cakap kalau mak kamu bukan Islam. Manakala ada terdapat dalam sebuah hadis kan, Asma pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu saya setelah datang ke rumah saya dan dia tidak suka pada agama kita, patutkah saya tunjuk affection, patutkah saya tunjuk saya sayang ibu saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab, yes, kamu patut tunjuk affection terhadap ibu kamu, patut sayang walaupun itu mak dia tidak suka kepada agama kita. Tapi yang ni mak saya sebenarnya bukan, dia tak ada kata dia suka tak suka, tapi dia sangat sokong apa yang saya nak buat. Saya nak pergi sini pergi sana, nak belajar, semua sokong, subhanallah. Dan itulah saya melakukan dakwah. Saya rasa action, kita menjaga hubungan yang lebih baik, jangan buat apa-apa yang sakitkan hati mak, jaga hati mak lebih sebenarnya compare sebelum masuk Islam, dan jadi seorang anak yang lebih baik. Saya rasa saya telah dan mak pun cakap macam tu 2 tahun lepas, dan itulah kalau dari segi kata-kata tak mampu lagi nak kata apa-apa, tapi sentiasa doa, tak pernah tinggalkan doa untuk mereka. Dan kadang-kadang kita doa, kita pun kena cakap, saya pun sebut kalau saya nak buat apa-apa, mak doakanlah saya, sebab doa mak tak ada hijab, terus sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mak kata, you doa sendirilah. Cakap tak, rugilah saya kalau mak tak doakan saya. Saya cakap macam tu dengan mak. Itulah Ustaz. Alhamdulillah.